Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 3? Bertemu kembali bersama saya Cikgu Nurul Hakim bin Ahmad. Kita akan belajar matematik tahun 3 tajuk wang dalam kemahiran penolakan. Dalam kemahiran penolakan, antara perkataan berkaitan dengan penolakan ialah beza, tarik beza. Tolakkan, keluar, lebih sedikit, lebih kecil, kurang, utuh, lebih pendek, sebelum, tumpah, pecah. Itu antara perkataan-perkataan yang berkaitan dengan penolakan. Sebagai contoh, 5 biji apel, 3 daripadanya telah busuk. Sebagai contoh. Ataupun ada 5 biji belon, 3 daripadanya telah pecah. Itu telah menunjukkan ada perkataan yang berkaitan dengan penolakan. Ini antara perkataan-perkataan yang menjurus kepada penolakan. Simbol tolak seperti berwarna merah inilah. Ada simbol tolak. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama berkaitan dengan penolakan. Cari hasil tolak RM8,539 dengan RM5,217. Kita gariskan perkataan cari hasil tolak dan kita bulatkan dua nombor tersebut. Lepas itu kita buat bentuk lazim seperti biasa. Okey, kita tulislah RM4,539 tolak RM5,217. Okey, ini kemahiran yang pertama ini ialah tanpa pengumpulan semula. Dan saya memperkenalkan satu kaedah yang dinamakan pembaris 30. Pembaris 30. Okey, langkah yang pertama kita perlulah menolak di ruangan di sebelah kanan dahulu, iaitu 9 tolak 7. Okey, bagaimana nak menggunakan pembaris 30 ini? Okey, sebagai contoh 9 tolak 7, maka kita ambil pembaris, kita tolak nombor 7, lepas tu kita kira daripada 8 sehingga nombor 9 sebanyak 2. Jadi jawapannya ialah 2. Itu sebagai contoh. Okey, seterusnya ialah 3 tolak 1. Bagaimana kita nak menolak 3 tolak 1? Okey. Sama juga seperti tadi. Kita lihat nombor 1, kita pangkah 1 ataupun kita tutup dengan jari kita di nombor 1. Lepas itu kira daripada 2 sehingga 3. 1, 2. Jadi jawapannya ialah 2. Okey, itu sebagai contoh. Okey, seterusnya kita kira 5 tolak 2 pula. 5 tolak 2. Seperti tadi, nombor 2 ni kita pangkah ataupun kita tutup dengan jari. Lepas tu kira 3 sehingga 5 banyak berapa? 1, 2, 3. Jadi jawapannya 5 tolak 2 ialah 3. Begitu. Okey, seterusnya kita menolak 8 tolak 5. Okey, 8 tolak 5. Kita lihat nombor bawah, nombor 5. Kita pangkah 5. Lepas tu kita kira 6 sehingga 8 sebanyak berapa? 1, 2, 3.
Jadi jawapannya 8 tolak 5 ialah 3. Itu cara menggunakan pembaris 30. Okay, kita tulis RM Malaysia, simbolnya RM dan jawapannya ialah RM3,322. Okay, seterusnya contoh soalan yang kedua. Cari hasil tolak RM792.74 dengan RM375.67. Okay, kita gariskan perkataan cari hasil tolak dan kita bulatkan dua nombor tersebut. Okay, kita buat bentuk lazim seperti biasa. Okay, susun nombor tersebut mengikut nilai tempat masing-masing. Tajuk wang ni macam tiada beza dengan bagaimana kita menyusun nombor mengikut titik perpuluhan. Bezanya dalam tajuk wang ini, titik perpuluhan di sebelah kanan ada dua tempat saja, iaitu rumah Sin. Okay, kita belajar dalam kemahiran soalan yang kedua ini melibatkan dengan pengumpulan semula. Kita menggunakan kaedah pembaris 30. Di langkah yang pertama, kita tolakkan 4 tolak 5. Dalam konsep tolak, besar mesti tolak nombor kecil. Nombor atas mesti nombor besar, nombor bawah nombor kecil. Kalau kita lihat 4 tolak 5, 4 tu kecil, 5 tu besar, maka tak boleh. Bila tidak boleh, maka kita kena pinjam. Pinjam dengan nombor 7. Pinjam 7. 7 kita tolak 1 akan jadi nombor 6. Akan jadi nombor 6. Okay. Jadi 4 ni akan jadi 14. Ya, begitu. Jadi 14 tolak 5. 14 tolak 5, bagaimana kita nak menggunakan pembaris 30? Okey, lihat nombor bawah, nombor 5. Maka kita pangkah 5 ataupun kita tutup menggunakan jari kita. Nombor 5 tu. Lepas tu kira daripada 6 sehingga 14. Banyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 14 tolak 5 ialah 9. Itu cara bagaimana menggunakan pembaris 30. Seterusnya 6 tolak 5. 6 tolak 5. Okey, nombor bawah nombor 5 kita pangkah 5 ataupun kita tutup dengan jari 5 dan kita kira 6 sebanyak 1. Ya, 6 tolak 5 ialah 1. Lepas itu apa yang kita buat ialah kita samakan titik perpuluhan. Kita samakan titik perpuluhan. Lepas itu kita tolakkan 2 tolak 5. Okey, kita lihat 2 ni nombor kecil, 5 ni nombor besar. Tak boleh. Bila tak boleh, kita pinjam sebelah. Sebelah ialah nombor 9. Maka 9 kita ambil ataupun kita pinjam sebanyak 1. 9 tolak 1 jadi 8. Okay, jadi 8. Jadi 2 ni akan jadi 12. 1 yang kita pinjam tu 2 akan jadi 12. Maka 12 tolak 5. 12 tolak 5. Cara dia ialah kita pangkah nombor 5 ataupun kita tutup nombor 5. Kita kira 6 sehingga 12 sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Maka 12 tolak 5 ialah 7. Itu cara dia. Kita gunakan pembaris 30. Okey, seterusnya kita lihat 8 tolak 7. 8 tolak 7, kita pangkal nombor 7. Kita kira 8 sebanyak 1. Maka 8 tolak 7 jawapannya ialah 1. Okey. Itu cara dia ya. Murid. Okey, seterusnya kita tolakkan 7 tolak 3. Lihat nombor bawah nombor 3. Maka kita bangkang nombor 3. Lalu kita kira daripada 4 sehingga 7. 1, 2, 3, 4. Maka 7 tolak 3 ialah 4. Okey. Lepas itu kita tulis simbol RM dan kita tulis kembali jawapan. Jawapannya ialah RM417.19. Okey, seterusnya contoh soalan yang ketiga. RM953 tolak RM376.84. Okey, dekat sini kita lihat kalau kita lihat 953 ni bagaimana kita nak menyusun nombor dengan RM376.84. Beza soalan yang ketiga ini ialah di mana 953 ini tiada titik perpuluhan. Di mana yang saya ajar kamu di dalam tajuk perpuluhan, titik perpuluhan berada di belakang. Iaitu 953 titik perpuluhan dia ialah berada di situ, di belakang, dan belakangnya kita letak sifar. Ya, begitu cara dia. Jadi kita bolehlah menyusun RM953 titik perpuluhan sifar-sifar seperti itu. Dan kita tolak nombor RM376.84 seperti itulah. Okay, dalam soalan yang ketiga juga kita belajar dengan pengumpulan semula. Dan kita menggunakan kaedah pembaris 30. Okay, kalau kita lihat dekat sini, nombor sifar tolak 4. Tak boleh. Kenapa? Sebab nombor sifar ialah nombor kecil tolak nombor besar di bawah. Konsep tolak ialah besar tolak kecil. Nombor atas ni mesti besar, tolak nombor bawah nombor kecil. Apa yang patut kita buat ialah kita pinjam. Iaitu sifar kita pinjam nombor sebelah. Sebelah ialah sifar. Maka tak boleh kita pinjam. Kita ambil. Jadi kita pinjam sifar ini dengan nombor 3. Ya, 3 kita ambil sebanyak 1 ataupun kita tolakkan 1. 3 tolak 1 jadi 2. Jadi 2 dan 1 ini kita letak sebelah sini. Sebab sifar ini yang pinjam 3. Jadi sifar ini jadi 10. Dia dah jadi nilai 10. Dan sifar ini masih sifar lah. Jadi sifar ini pinjam 10. Maka nombor 10 ini kita tolak dengan 1. Dia akan jadi nombor 9. 1 yang kita pinjam kita letak sebelah sifar akan jadi nombor 10. Jadi 10 tolak 4. Bagaimana kita menolak 10 tolak 4?
Seperti tadi, kita pangkah nombor 4. Kita tutup menggunakan jari kita nombor 4. Kita kira 5 sehingga 10 sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 10 tolak 4 ialah 6. Okey. Terusnya 9 tolak 8. Okey. 9 tolak 8 seperti tadi juga. Kita lihat nombor bawah nombor 8, maka kita tutup nombor 8, kita pangkah nombor 8 dan kita kira 9 sebanyak 1. Ya, 9 tolak 8 ialah 1. Seterusnya, kita samakan titik perpuluhan. Kita samakan titik perpuluhan daripada atas sampai ke bawah sama titik perpuluhan. Seterusnya, kita tolakkan 2 tolak 6. 2 tolak 6 tak boleh sebab 2 ni nombor kecil, 6 ni nombor besar. Apa yang patut kita buat ialah kita ambil sebelah, pinjam sebelah. Sebelah ialah nombor 5. 5 kita kurangkan 1 ataupun kita tolak 1, maka jadi nombor 4. Okay, 5 kita tukar jadi nombor 4. 1 yang kita ambil tu kita letak sebelah 2, jadi 12. 12 tolak 6. Okay, kita lihat nombor 6. Kita tolak 6. Kita pangkah dekat nombor 6. Lepas tu kita kira 7 sehingga 12 banyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 tolak 6 ialah 6. Cara dia menggunakan pembaris 20. Seterusnya 4 tolak 7. 4 tolak 7. 4 ni nombor kecil, 7 ni nombor besar. Maka kita pinjam sebelah. Pinjam daripada nombor 9. 9 kita tolak 1. Jadi nombor 8. 8 dan 1 yang kita pinjam tu kita letak sebelah. Jadi 4 tu jadi 14. Maka 14 tolak 7. Kita pangkah nombor 7 dekat bawah ni kita pangkah. Lepas tu kita kira 8 sehingga 14 banyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke 14 tolak 7, jawapannya 7. Seterusnya ialah 8 tolak 3. 8 ni sudah besar, bawah ni kecil. Maka 3 kita pangkah 3 atau kita tutup menggunakan jari kita dekat nombor 3. Kita kira 4 sehingga 8. Banyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 8 tolak 3 ialah 5. Seterusnya kita tulis simbol RM dan kita tulis kembali jawapannya ialah RM576.16. Itu jawapan untuk soalan yang ketiga. Okey, sekian. Terima kasih. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.